Hi, how are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasimi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni Kama ada cerita seram daripada salah seorang subscriber Kama yang berasal daripada Kedah. Tapi, Kama tak baca lagi cerita dia sebab penulisan dia menarik. So, Kama rasa Kama nak baca sama-sama dengan korang. So, tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah ni menggelarkan nama dia Chi. I don't know how to pronounce it, but ejaan dia QI, macam nama Cina. So, kita tak tahu lagi dia Cina ataupun Melayu. So, jom kita go through kisah dia. Saya Chi. Kamu panggil Chi je lah. Saya berasal daripada Kedah. Saya ada beberapa kisah yang ingin kongsikan pada Kamarina dan rakan-rakan. Saya sebenarnya bukan jenis yang percaya dengan alam gaib sebenarnya. Walaupun saya sudah dengar banyak cerita tentang makhluk gaib daripada orang-orang, tapi saya masih ragu-ragu dengan kewujudannya. So, nak dijadikan cerita sewaktu saya melanjutkan pelajaran di Ipoh. Waktu tu saya berumur 18 tahun, iaitu semester pertama. Nama universiti dan juga nama college terpaksa dirahsiakan. So, waktu itu saya bersama dengan rakan saya 3 orang di dalam bilik. Masing-masing tengah buat hal sendiri dekat dalam bilik dorm. Dan sebenarnya, pusat penginapan pelajar college ni mempunyai 10 tingkat. Satu bilik ada 4 orang. Kejadian ni berlaku masa maghrib. Waktu tu masing-masing buat hal sendirilah. Ci ni pula tengah melayani drama pukul 7 di telefon menggunakan earphone kerana saya tidak boleh solat pada hari itu. Selesai saja azan, kan, orang berkumandang azan. Saya menonton drama sehingga pukul 8 malam. So, masa mula-mula, ada seorang rakan saya ni tengah bersiap dan keluar pergi makan. Lagi 2 orang bersiap untuk turun ke dobi college yang berada di basement. Dan di sinilah kisahnya bermula. Saya ingin mengulang kaji pelajaran pada waktu tu. Masa sudah pukul 8 malam lah. Waktu tu memang bilik saya kosong. Tinggal saya seorang saja selepas kawan saya lagi 3 orang tu keluar. Niat pada mulanya saya ingin mengulang kaji pelajaran. Saya baru je menyelak helaian nota sambil mendengar lagu. Tiba-tiba saya terdengar seperti seorang memanggil nama saya. Chi. Walaupun sekali, tetapi suara itu sangat jelas di telinga saya. Pada waktu tersebut, saya sudah mula rasa seram sejuk. Dengan serta-merta, saya WhatsApp kawan saya yang berada dekat dobi sama ada diorang masih ada di sana ataupun tidak. Setelah kawan saya membalas WhatsApp saya terus masukkan kerusi ke bawah meja, lalu pergi ke almari untuk mencapai tudung. Oh, dia perempuan. I thought dia lelaki. Okay guys, kita dah tahu cantiknya seorang perempuan sebab dia pakai tudung. Mungkin dia Melayu, tapi mungkin juga Cina. Okay. Suatu saya mahu mengambil tudung, dengan secara tiba-tiba tirai dekat tingkap terselak. Dan saya ternampak sekali pintas tau. Seperti ada sosok makhluk bercahaya sama-sama sambil memahati saya di tirai tingkap tersebut. Tapi saya yakin sekali memang tiada langsung apa-apa lampu atau apa-apa benda yang bercahaya di tingkap tu. Dengan pantas saya capai tudung dan kunci serta telefon untuk keluar dari bilik menuju ke rakan-rakan saya yang sedang berada di dobi basement tanpa berpaling belakang langsung. Sewaktu saya ingin menurun lift, saya terfikir sama ada tingkap pada waktu itu tutup ataupun tidak. Semasa saya sudah bersama dengan kawan saya tanya sama ada saya okey ataupun tidak, sebab malam tu saya nampak gelisah dan pucat. So, saya menceritakan hal tersebut kepada rakan-rakan saya. Diorang sedikit terkejut dan saya menanyakan sama ada tingkap tutup ataupun tidak.
Dan kawan-kawan diorang semua kata diorang terlupa untuk tutup tingkap. Membuatkan Ci ni lagi terkejut. Sejak dari itu, saya tidak berani berseorangan dalam bilik dan tidak melambatkan waktu solat serta kerapkan membaca Al-Quran. Sejak dari itu, saya yakin bahawa makhluk gaib itu wujud. Dan saya ada dengar waktu bangunan asrama itu dibina, sebenarnya ada kisah yang tersendiri, iaitu ada orang pernah meninggal sewaktu ingin membina bangunan tersebut, guys. Oh, so mungkin itu adalah salam perkenalan juga ya. Untuk Ci yang baru masuk asrama semester 1, asrama pula apa ni? Masuk ke college tu kan. So itu kisah yang pertama. Kita tidak dapat merungkai Ci tu betul ke Ci ataupun Ki, Cina ataupun Melayu. Alright, so kita move on kepada kisah seterusnya daripada subscriber Kama yang kedua. Jom kita baca. Assalamualaikum Kak Kamal. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa cerita yang ingin dikongsikan berkenaan asrama yang saya sedang duduki sekarang. Asrama tu biarlah dirahsiakan. Wow, okay. Cerita ni memang cerita yang benar dan sudah berlalu dalam lebih kurang 3 hingga 4 tahun. Dan saya diceritakan oleh senior-senior saya dan cerita ini berlaku di asrama puteri. Pada tahun 2019 hingga 2020 macam tu, asrama kami ini didatangi dengan satu peristiwa iaitu histeria beramai-ramai. Masa tu memang banyaklah gangguan-gangguan yang datang. Histeria tu berlaku apabila ada seorang murid perempuan dia tengah pasang lagu tau. Lagu-lagu yang boleh menghilangkan bosan lah sambil diorang ni belajar dekat bilik prep pada waktu malam. Dalam beberapa minit, tiba-tiba lagu tu bertukar kepada lagu Ulik Mayang. Secara tiba-tiba. Lepas tu adalah seorang pelajar ni kat luar. Dia pergi tandas. Dia lalu dekat tandas. Dan lampu tandas tu rosak pada ketika itu. Kemudian dia ternampak ada seorang sedang berdiri sambil menari. Badan dia lembut sangat lenggok tu. Pelajar tu tenung je dari tingkap. Tak lama kemudian, satu persatu pelajar dalam bilik tu berdiri dan ikut menari. Rasa-rasa seram tak kalau kita ada dekat situ. Bayangkan badan yang keras macam batu tu pun boleh ikut menari dengan lenggok yang sangat lembut. Maksudnya, ada makhluk lain yang sedang mengontrol badan budak tersebut. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua pula, di tempat yang sama berlaku histeria. Masa ni malam lepas prep. Biasanya semua buat kerja yang patutlah macam cuci kain, iron baju dan sebagainya. Tiba-tiba diorang dengar pelajar dekat sana teriak-teriak yang macam kena histeria. Jerit kan. Saudara ingatkan anjing masuk ke ataupun ada orang asing masuk ke? Sebab dekat sana dulu memang banyak kalilah orang asyik-asyik masuk secara tiba-tiba. Tapi sebenarnya diorang salah. Yang menjerit-jerit tu adalah orang yang kena histeria. Tak sampai 5 minit, satu asrama tu ikut menjerit. Jadi datanglah ustazah kan untuk clearkan keadaan dan berubat malam tu. Kisah ketiga pula, cerita ni berlaku dekat dom. Yang mana dom tu lah dom yang pemilik kisah ni dapat sekarang. Dan kalau nak tahu, dom kita orang ni bergabung dengan 2 lagi dom tau. So setiap dom ada pintu yang disediakan untuk tembus-tembus ke dom sebelah. Dia pintu tapi tak ada pintu yang untuk tutup-tutup tu. So bolehlah direct terus nampak apa yang dom sebelah tengah buat. Kita orang panggil tu pintu Doraemon. And dulu senior-senior yang pernah duduk dom tu ada yang boleh nampak benda tau, boleh nampak makhluk halus tau. Dan macam biasa, dia nampak ada budak lelaki tengah main bola betul-betul depan pintu tu setiap hari sampai ke hari ni. So dia kata nasiblah dapat dom tu memang kena jaga mulut. Dan yang keempat, dulu ada 2 orang senior dan junior ni. Dia bagi nama Ina, bukan nama sebenar, dan Yaya. Yaya ni dulu dia tak ada kawan. Dia selalu bersendirian dekat katil. Maksudnya memang tak ada kawan yang kekal langsung.
Lepas tu si Yaya ni cubalah bawa Ina untuk jadi kawan dia. Diorang berkawan. And tengok-tengok terapat sampai macam adik-beradik dah diorang ni. Tak sampai sebulan diorang berkawan, Ina ni dirasuk oleh seorang entiti. Satu entiti kanak-kanak. Katanya dia nakkan si Ina ni untuk jadi kawan dia. Yelah, sebab sebelum ni dia berkawan dengan Yaya. Ina ni berseorangan je. Dilihatnya memang nak lah benda tu cuba berkawan. Hari berganti hari, Ina still kena rasuk. Semua tak tahu apa puncanya. Rupa-rupanya ini semua disebabkan dia tak nak si Yaya tu berkawan dengan Ina ni. Jealous lah orang kata. Lepas tu diorang panggil lah ustaz untuk ke sana. Lepas tu ustaz tu tanya-tanya lah, kau nak apa dari budak ni? Jawapan dia memang dia nakkan Ina tu. Tapi Yaya pula pergi ambil ni Ina ni daripada jin tu. So budak tu cakap, aku tak suka, aku cemburu. Lepas dia cakap macam tu, si Ina ni kena baca-baca lah ayat Quran supaya benda tu tak kacau dia lagi. Alhamdulillah berjaya, tak ada dah lagi gangguan-gangguan yang datang pada Ina ni. Dan sekarang Ina dah masuk form 5 dah pun. Tapi next year tu gangguan mungkin akan datang kembali. Sebab asrama ini dibina dengan keizinan penjaga kawasan tu. Oh my god, ada penunggu tu kat situ. Gangguan memang tak henti-henti dari mula asrama tu dibuat. Dan orang kat situ kata gangguan datang 4 tahun sekali. So tahun ni tahun ketiga. Gangguan datang 4 tahun sekali. Ada jadual wai. Seramnya. Okey, itu kisah seram asrama yang memang tapaknya tu merupakan tapak yang ada penunggu tau, ada penjaga. Dan bila sesuatu dibina di atas tapak tersebut, macam-macam gangguan diorang kena. So next story ni Kamal ada kisah menarik yang Kamal tak sabar nak baca. Sebab awal-awal je dah menarik perhatian saya ya. So tanpa masa, jom kita teruskan dengan kisah ketiga. So, pemilik kisah ni menggelarkan namanya Didi, bukan nama sebenar, dan dia nak kongsikan pengalaman semasa darjah 5. Kau tahu tak, dia darjah 5 tau. Budak sekolah rendah lagi dah menjadi tumpuan di sekolah, macam jadi tarikan. Orang ramai minat dekat Didi ni. Setiap ada yang bagi coklat, sampai ada yang mengejar Didi, sampai Didi terpaksa menyorok dalam toilet. So bila terjadi macam ni, faham-faham dah mesti ada orang yang haters, yang cemburu, dengki, tak puas hati. So kisahnya, masa tu Didi balik sekolah kan, jiran sebelah rumah Didi ni ajak lepak. Tiba-tiba dia ajak lepak. Selama ni dia duduk terperap je dalam rumah, tak keluar-keluar. Bila dipujuk ajak lepak kat rumah dia, tiba-tiba je jiran dia tu pujuk Didi untuk ajak lepak dekat rumah Didi. Sehinggalah terjadi beberapa kejadian. Didi hilang dalam sehari, lebih kurang subuh baru dapat orang kesan. Tak pergi ke mana-mana, hanya lepak dekat rumah jiran. Dan family pun risau tau, cari-cari. Bila family nak buat report, kena tunggu 24 jam. Akhirnya bila azan subuh, Didi pun balik ke rumah dengan tak tahu apa. Macam fikiran dia macam kosong, dia jadi lupa. Tapi pakaian semua serba elok, tak ada apa-apa yang berlaku. Seolah-olah macam ingatan dia ada tak ada tau, macam ingat tak ingat. Kali kedua, rumah Didi kerap bau hancing. Letak minyak tanah pun tak hilang-hilang. Sebab yang kami tahu, mereka bela haiwan kucing, jiran diorang lah kan. Tapi takkanlah bau hancing kucing tu boleh sekuat itu setiap hari. Takkanlah jiran sebelah tak letak pasir kucing tu kucing kencing ataupun berak. Dan bila menjelang tengah malam, ada satu bilik kat belakang sebelah dapur tau. Abang dia tidur bilik belakang tu, pintunya terbuka. Kain langsirnya terselak dan Didi ternampak ada lembaga hitam yang sedang memerhati abang Didi tidur. Sehinggalah gigil satu badan dibuatnya. Dan bukan tu sahaja, family pun kerap gaduh. Gaduh pula macam gaduh kosong tau, yang tak melibatkan apa-apa, benda kecil je tapi selalu gaduh. Sampaikan keluar beli barang, nak on the way balik ke rumah gaduh, keluar dari kereta gaduh. Dan ibu Didi sempat pujuk ayah Didi untuk kembali masuk ke dalam kereta. Tiba-tiba ibu pengsan kat rumah.
Keesokan harinya, di halaman belakang, tiba-tiba ada bangkai haiwan korang. Tak pernah terjadi sebelum ni. Kalau ada haiwan, pasti jiran sebelah dah tanam. Tapi, tiba-tiba ada dekat belakang rumah diorang kan. So, tanpa buang masa, diorang bersihkan. Walaupun baunya sangatlah busuk, bau bangkai. Sampailah satu hari ni, diorang bawa ustaz ke rumah. Ustaz masuk je rumah, sangat panas. Sepanas-panasnya. Ustaz pun pandang keliling rumah. Rupanya, kami disihir tanpa sedar, iaitu sihir pemisah nak bagi pergaduhan antara keluarga akibat dengki. Ustaz pun kata, dekat sekolah ada rapat dengan sesiapa ke? Jadi dia jawab tiada. Ustaz tahu yang beberapa hari lepas di mana Didi hilang dan diketahui di rumah jiran sebelah, Ustaz bagi tahu dia cemburu terhadap kamu. Apa kamu dapat orang pandang terhadap kamu, tapi tak ada pada dia. Mujur kekuatan kamu kuat, tidak diapa-apakan, selebihnya seperti kerasukan. So ustaz tu pun buatlah pendinding kan sekeliling rumah, dan ustaz tu pun bagi tahu sama ada pindah ataupun nak teruskan berubat. Kalau tak pindah, boleh jadi huru-hara lah. Tempat ni memang dah tak sesuai tinggal dengan penghuni jin dalam ni. Banyak jin di setiap penjuru yang memerhati semua dan ingin melihat family ini huru-hara dan disempitkan lagi. Bila mana dah pindah, rahsiakan tempat tinggal. Jangan beritahu sesiapa. Jiran-jiran dekat sini memang buruk patahnya, bergelut tanpa kita sedari. What? I don't understand. How can orang begitu jealous dengan budak darjah 5 sampai sanggup nak hantar sihir dekat satu family dia. Tapi saya sangat cukup risau je waktu dia hilang tu, sebab dia macam hilang ingatan. Dia macam tak ingat banyak benda sangat kan. So macam apa yang dia dah buat dalam rumah tu. Benda sihir ni memang kita tak minta kan, tapi dah benda ni pun datang daripada manusia sendiri. Aku tak faham betul lah, macam mana kau boleh Ya, adik nak cakap apa? Adik nak cakap apa? Dia punya berani nak jumpa bomoh tu. Aku tak boleh betul lah melihat kelibat seekor haiwan. Oi, kau bau pula kamera aku. La ilaha illallah. Okay guys, kamu rasa sampai itu sajalah video untuk hari ini. Thank you kepada pemilik-pemilik kisah seram hari ini sebab sudi berkongsi pengalaman seram korang dengan peminat creepy sekalian. And thank you untuk video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye. Thank you.